Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama di dalam channel ini. Terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, tolong subscribe. Bagi yang sudah join member, terima kasih saya ucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di negara Malaysia yang aman damai, perlu ada keadilan. Saya ingin tanya kamu, kalau kita sudah bersikap adil kepada Najib, perlukah kita bersikap adil juga kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kalau anda setuju, hashtag, anda boleh komen hashtag Demi Pertiwi. Apa yang saya ingin katakan ialah, saya ingat dulu pada ketika Datuk Seri Najib Tun Razak dituduh, pada ketika itu baru dituduh terlibat dengan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dana negara, 1MDB, SRC International, perbendaraan, banyak lagi sedang dituduh, baru dituduh, belum pun ada dakwaan dan sebagainya. Pada waktu itu, ramainya manusia di Malaysia mahu supaya dia letak jawatan. Letak jawatan dalam segala perkara yang dia ada. Termasuk Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional. Pada ketika itu saya ingat antara orang yang kuat bersuara, of course lah, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Mahathir, dan banyak lagi pemimpin-pemimpin UMNO yang lain, termasuk Khairi Jamaluddin dan sebagainya. Ramailah orang mendedah, mau itu, mau ini. Punyalah bising supaya mahu dia letak jawatan. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang berlaku pada Najib Razak, nampaknya sekarang berlaku kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri. Yang menghairankan ialah tidak seperti Najib Razak, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak ada pula suara-suara yang berani untuk mendesak dia letak jawatan. Kenapa Peja, kenapa Hamzah Zainuddin, kenapa yang lain tak pula bising supaya dia letak jawatan untuk membersihkan nama PPBM Bersatu. Memandangkan pilihan raya negeri 6 buah negeri akan berlangsung tak lama lagi. Mengapa kali ini tidak ada pula suara-suara yang mendesak supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan? Kenapa pula tak ada yang mahu berani untuk memberikan pendapat supaya PPBM Bersatu peluangnya untuk menang pada PRN yang akan datang lebih besar, maka suruhlah dia letak jawatan. Tak ada pula yang berani pada kali ini. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa bezanya di antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Najib Tun Razak? Kedua-duanya sudah terpalit dengan salah guna kuasa. Dan perkara ini telah pun disahkan oleh Presiden Kontraktor Melayu Malaysia yang beliau sahkan bahawa projek Jana Wibawa itu, kamu tahu tak? Andakah anda tahu paci-paci, maci-maci, anti-anti, angkel-angkel, kawan-kawan sahabat handai di Malaysia? Adakah anda tahu berapa nilai projek Jana Wibawa ini? Adakah anda tahu bahawa projek ini nilainya 5 bilion? 5,7 bilion. Pada ketika Malaysia bising sangat dengan Najib Razak, pada ketika itu yang disebut sebagai penyelewengan dana 1MDB tak sampai 5 bilion. Tapi kali ini 5,7 bilion. Adakah sebentar lagi pada hari ini kah, besok kah, lusa kah,
Kita pula akan mendengar dan menikmati satu lagi pengumuman fatwa baru, dalil baru daripada lebay-lebay yang berkenaan untuk mengiyakan, untuk menghalalkan cara. Itu soalan cepu emas. Seperti mana sebelum ini yang sangat famous berlaku, yang sangat terkenal ialah apabila dikatakan oleh Tok Guru Hadiawang bahawa sedekah. Yang mana SPRM kata itu pendapat dia sendiri. Kalau dia kata sedekah, SPRM fikir benda lain. Itu nampak seperti rasuah. Jadi, apa pula dalil dan fatwa kali ini? Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Yang saya terkejut juga ialah kerana perkara jana wibawa ini memang sah, ada masalah. Kerana pihak kontraktor, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia telah membawa perkara ini, persoalan ini tentang ketidakpuashatian mereka dan perlunya disiasat perkara ini kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin. Makna kata di sana, ada perkara yang memang tak boleh bincang dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Ada perkara yang mau dibincang tapi dia tak layan. Sampailah terpaksa menunggu sehingga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri Malaysia, barulah Presiden pihak kontraktor Melayu Malaysia barulah dapat membawa perkara tersebut untuk disiasat kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri pada ketika itu. Malang sungguh, kerana tak sempat pun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menyiasat. Dia ada pun terpaksa bubarkan parlimen kerana didesak oleh manusia-manusia yang takut hilang kuasa, tapi akhirnya hilang kuasa tapi diselamatkan semula oleh penyelamat. Okey. Jadi maksud kata memang ada kes, memang ada sesuatu yang pelik berlaku. Walaupun Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mengakui, dia kata dia bukan suspek, tapi akhirnya SPRM mengesahkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin dipanggil bukan hanya menolong, membantu siasatan, tetapi dia dipanggil kerana dia adalah suspek kepada penyelewengan dan kepada salah laku di dalam jana wibawa. Saya fikir selepas saja SPRM umum itu terkebil-kebil Muhyiddin Yassin. Saya fikir sekarang di dalam grup-grup WhatsApp, di dalam grup-grup Facebook, di dalam grup Twitter di dalam grup Telegram semua orang bising. Apa ni, macam mana nak lawan ni, macam mana nak ni, tolong ini. Biasalah. Sebab saya pun ada termasuk juga dalam satu grup politik. Lucu juga. Aku pun tak tahu macam mana boleh masuk dalam grup politik itu. Ada orang kasih masuk nama saya di sana, nombor saya. Saya pun diam-diam je lah. Jadi CCTV. Lucu juga. Bila dia punya pemimpin kena tamu, ada orang baking. Aku tengok je. Tengok. Aduh, pemimpin ni dah salah, dah kena bantu juga. Salah, tetap salah. Tapi biasalah politik kan. So, diam-diam je lah. Diam sajalah. Okey lah, CCTV je lah. Okey, so, apa pendapat kamu? Terakhir sekali, saya berharap sebagai suara rakyat, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, saya berharap semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat belajar daripada kesilapan ini. Jangan buat silap begini lagi. Saya percaya Tuhan cipta rezeki cukup untuk semua. Tak payah nak pilih bulu. Lakukan yang betul. Itulah integriti. Jangan buat yang salah. Integriti pada pendapat saya maksudnya ialah melakukan perkara yang betul walaupun orang tak tahu. Walaupun orang tak nampak. Tetaplah berintegriti. Tetaplah buat benda yang betul. Do the right thing. Do the things right. Itu baru betul. Jangan tamak.
sebab terlalu tamak akhirnya jatuh ke lembah dosa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.